Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husnina Aina binti Muhammad Iskandar, nombor matriks 01 DDT 19F1139. Untuk video ni saya akan tunjukkan tools yang digunakan untuk scan worms ataupun malware. Jadi sebelum saya mulakan scanning, saya cadangkan untuk download dan menggunakan VMware Workstation. Iaitu VMware ni adalah virtual box di mana bila kita masuk dalam virtual box ni, pada My Computer kita boleh masukkan pelbagai tools yang boleh kita gunakan seperti Windows 7. Kenapa saya tidak menggunakan Windows asal saya iaitu Windows 10 dan saya prefer untuk menggunakan Windows saya yang berada dalam workstation iaitu Windows 7, di mana saya akan mendownload satu file yang mempunyai virus ataupun worms, dan kemungkinan bila saya download file yang mempunyai worms ataupun malware itu akan menyebabkan malware tersebut masuk ke dalam sistem saya, Windows saya, dan akan merosakkan Windows. Jadi untuk mengelakkan rosaknya sistem Windows saya menggunakan Windows yang telah saya download dan run di dalam virtual box iaitu VMware Workstation. Jadi kita pergi kepada Windows 7 dan run. After dah run Windows 7 yang berada dalam virtual box, antaranya VMware Workstation yang saya gunakan, pergi kepada Google. Seterusnya pergi pada research dan type -malware.eu dan klik pada -malware.eu pada bahagian atas sekali. Jadi di sini terdapat banyak jenis malware yang disenaraikan. Jadi -malware ni adalah satu laman web yang digunakan untuk mencari fail yang mempunyai worms ataupun malware. Selepas itu klik salah satu malware yang disenaraikan untuk kita download fail yang mempunyai malware ataupun worms. Di sini saya memilih Trojan dan download. Setelah dah download, klik pada fail yang telah download tadi dan fail tu akan masuk dalam download. Jadi di sini menunjukkan fail tu di zip. Jadi ekstrakkannya untuk buka fail tu dan klik extract, dan password untuk extract fail tersebut adalah infected iaitu spelling INFECTED and klik OK. Jadi fail berjaya diekstrak. Setelah fail dah ekstrak, saya akan tunjukkan tools yang saya gunakan untuk membuat scanning. Jadi tools yang saya akan gunakan adalah AnyRun. Dan klik pada AnyRun Attractive Online Malware Sandbox. AnyRun ni adalah salah satu tools scanning iaitu open source dan online, di mana online ni kita boleh menggunakannya pada Google saja. Sebelum menggunakan AnyRun tools ni, user perlulah sign up terlebih dahulu sebelum menggunakannya. After dah sign up, just klik join free. Ini adalah interface untuk AnyRun. Di mana dekat interface ni terdapat simbol tambah iaitu new task. New task ni adalah satu form di mana user boleh klik untuk cari file untuk dianalisis dan klik. Kat sini klik upload dan pilih file yang kita dah download dari laman web dasweb.eu dan klik open untuk start analysis dan run a public task. So we have 60 seconds to analyze. Okay, finish analyze. So as you can see, the Windows file has been loaded and we can see the file has been uploaded on Windows 7 and we can see some HTTP worm made. Dekat sebelah kanan kita boleh nampak proses tree iaitu PowerShell. Jadi ini adalah PowerShell command yang terdapat dalam file yang mempunyai malware yang saya telah ekstrak dalam AnyRun untuk analisis. Jadi kat sini kita boleh nampak yang malicious activity iaitu malicious tengah aktif pada file ni. Pada attacks matrix, ini adalah hacking group, so we can call them as PD groups.
pada tactics adalah 1, techniques 2 dan events adalah 4. Just pada kadar warning. Untuk proses graph. So dekat sini adalah proses graph di mana summarize all its finding into one graph. Dalam satu graph saja. Seperti yang saya tunjuk tadi, ini adalah PowerShell punya command that was execute. Okay, jadi untuk text report. Ini adalah report bagi file yang saya analisis, file yang punya worms tadi. Okay, di sini adalah menunjukkan MD5, SHA-1 dan SHA-256. Untuk SHA-1 adalah stand for Secure Hash Algorithm Square, di mana MD5 ni pula stand for Message Digest. Jadi untuk MD5, SHA-1 and SHA-256 ni adalah ia dapat membolehkan user memesan fail yang dimuat turun adalah tidak rosak ataupun diubah. Okay, jadi dengan teks yang diberi, kita boleh lakukannya dengan menggunakan command Windows, Mac OS ataupun Linux. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang MD5, di mana MD5 ni adalah algoritma sebagai input mesej panjang dan menghasilkan sebagai output instruksi mesej 128 bits inputs. Jadi MD5 ni lebih pantas berbanding kelajuan SHA-1. Jadi untuk SHA-256 adalah fungsi hash, kriptografi dan digunakan dalam sijil digital dan integriti data. Di mana SHA-1 ni dapat mengukur algoritma hashing di mana sahaja walaupun ia tidak selaju MD5, tapi SHA-1 ni adalah lebih selamat berbanding MD5. Jadi dekat sini menunjukkan behavior activities, iaitu activities yang ditunjukkan activities malicious dan suspicious dan info. Juga menunjukkan static information. Juga terdapat DOS header dan PE header. Dan juga section yang terdiri pada name, virtual address, virtual size, loss size, and character, and entropy. Jadi ini adalah screenshot proses. Ini adalah graf yang saya terangkan sebentar tadi, iaitu summarize all its finding into one graph, iaitu summarize semua dalam satu graph. Dan untuk registry activity untuk total event sebanyak 120. Dan juga boleh detect read events, write event, delete events. Dan untuk drop file juga adalah menunjukkan proses dan file names. Okay, ini adalah tools yang saya gunakan untuk scan worms ataupun malware dan menunjukkan file yang saya download sebentar tadi berada pada tahap danger, tidak selamat kerana mempunyai malicious activity yang banyak. Okay, sebelum tu saya akan menerangkan worms ni adalah satu malware yang disebarkan melalui software vulnerabilities ataupun phishing attack. Setelah worm dipasang sendiri ke dalam memori komputer, virus akan mula menjangkiti seluruh sistem yang juga boleh mengakibatkan kerosakan yang serius pada sistem. Okay, selain itu, saya juga akan tunjuk salah satu scanning tools yang lain, iaitu hybrid analysis. Klik pada hybrid analysis. Hybrid analysis ni juga adalah open source dan online tools yang kita boleh guna di Google sahaja tanpa perlu download dan install ke dalam Windows. Jadi cara penggunaannya lebih mudah berbanding AnyRun. Just klik dan masukkan file yang kita nak analyze. Klik continue. Okey, interface seterusnya memaparkan analysis environment. Ini adalah information tentang file yang saya akan analisis. Dan saya menggunakan Windows 7, able untuk 32 bits. Dan klik pada generate public report. Jadi kat sini dia menunjukkan initial overview yang juga mempunyai name, size, types, and MIME SHA-256 seperti ada pada AnyRun. Dan threat score adalah 100/100, iaitu mempunyai malicious activity. Jadi dekat sini kita boleh tengok dekat
antiviral result yang kita boleh mendapatkan information mengenai files yang mempunyai malware tadi. Dan dekat sini mempunyai dua vendor iaitu VirusTotal dan MetaDefender untuk mencari information. Iaitu di mana VirusTotal ni adalah application dan MetaDefender ni adalah Windows. Jadi pada VirusTotal ni, just klik pada view details. Okay, kat sini adalah information tentang file yang saya scan ni. Okay, ni adalah vendor kategori. Juga mempunyai details tentang virus yang ada pada file yang saya analisis. Relation, behavior dan mahupun details tentang community. Jadi kat sini history menunjukkan creation time saya dan first seen in the wild dan first submission, last submission dan last analysis saya pada tarikh yang ditunjukkan. Jadi ini adalah information tentang malware yang ada pada file yang saya scan. Jadi kita pergi kepada MetaDefender. Untuk MetaDefender hanya menunjukkan sedikit information seperti byte hero, iGuess Lab Case 7 dan pelbagainya. Jadi itu adalah antara tool scanning yang saya gunakan untuk scan worms pada file, iaitu AnyRun dan Heartbeat Analysis. Jadi that's all from me. Thank you.